Okay, so apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita belajar macam mana nak cari mean, variance, sisihan piawai untuk satu taburan binomial. So bila kita nampak tiga perkataan ini mean, variance, sisihan piawai, saya rasa awak pernah belajar di matematik. Tajuk apa? Tadi saya tanya siapa, saya tak lupa lah. Okay, tukar orang. Afiq, awak belajar ini di mana? Mean, variance, sisihan piawai. Tahun lepas kan? Ke tahun ni? Ke belum? Tahun lepas. Tahun lepas. Mat Modern. Mat Modern tajuk apa ingat tak? Rasanya bab 7. Taburan sisihan piawai tu. Tak ingat nama tajuk tu. Statistik kan? Ya. Okay. Okay, apa rumus untuk variance waktu itu? Siapa ingat? Waktu itu simbol macam ini saya tahu. Siapa ingat ataupun awak ingat macam mana buat? Katakan cikgu bagi benda ini. Ini sebenarnya tak ada kaitan dengan saya apa yang cikgu nak ajar hari ini, tapi setakat pengetahuan sajalah. Okay, ulang kaji untuk cikgu matematik. Okay. Katakan inilah selang kelas kamu. Inilah kekerapan kamu. Okay, 2, 3, 5 contoh. Okay, 2, 3, 5. Kalau saya nak cari mean macam mana? Afiq ingat? Okay, tolong kamu sikit. Cikgu bagi rumus. Apa dia teacher tadi? Rumus? Kita cari mean. Ini dalam matematik awak. Bagi awak rumus. Macam mana buat? Jumlah fx kuasa 2. Macam mana? Itu bukan mean, itu variance saya rasa. Variance ataupun sisihan piawai. Itu baru jumlahkan fx kuasa 2. Bagi jumlah kekerapan. Lepas tu? Tolak ke tambah? Sekejap. Tolak. Okay, tolak apa? Tolak dalam kurungan min kuasa 2. Ini variance ke ini sisihan piawai? Itu variance. Okay. Kalau variance tak ada punca kuasa 2 lah. Kalau sisihan piawai ada punca kuasa 2 yang besar. Okay. Rumus sudah tahu. Buat. Kalau inilah soalan awak. Okay. Mula dengan cari mean. Macam mana cari? Tindakan pertama awak ialah apa? Cari titik tengah. Okay. Titik tengah. Okay. Mula-mula kita cari titik tengah. Okay. Katakan kita sudah cari. Okay. Titik tengah. Okay. Titik tengah untuk ini 1 sampai 10. 5.5. Okey, 5.5. Okey, cikgu buat habis. Okey, sudah dapat titik tengah lepas tu? Jumlahkan kekerapan. Jumlahkan kekerapan iaitu 10. Okey, lepas tu? Lagi apa Sekejap. Okey, siapa boleh tolong? Ni. Kekerapan darab. Kekerapan darab. Darab dengan apa? Untuk dapat kekerapan darab titik tengah. Okey, kekerapan darab titik tengah. So sebenarnya bila awak buat kekerapan darab titik tengah yang awak buat itu sebenarnya FS lah. Okey, so tapak semua nombor ini. Lepas tu? Jumlahkan. Okey, jumlahkan. Okey, katakan awak buat dia dan dapat jawapan 250. Katakanlah ya. Okey, dapat 225. Lepas tu? Lepas tu buat untuk fx kuasa 2. Cikgu tanya min dulu. Min tak habis buat lagi kan? Lepas tu bahagikan. Apa bahagi apa kalau itulah nombor dia? 225 bagi 10. Okey. So itu untuk cari min. Okay, nilai ini tak betul. Kamu jangan nak cikgu kenapa bukan 225? Cikgu main cakap aja. Sebab cikgu nak awak ingatkan teknik dia aja. Kalau cari variance? Variance cari dulu fx kuasa 2. Okey, macam mana cari fs kuasa 2? Bagi saya contoh pertama ini. Apa jawapan fs 2? 2 darab 5
Poin 5 kuasa 2. Jawapan? Lama. Sekejap. Sebab takut kamu cakap tapi buat kerja lain pula. 60.5. Betul. Okay. So itu dia lah. Okay. So kita akan buat semua FS kuasa 2. Lepas itu dapat semua jawapan Jumlahkan. ini. Lepas okay, kita jumlahkan. Okay, katakan ini jawapan salah. Katakan dapat 500. Okay, lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan. Okay, so kita akan buat lah ya. Okay, di mana ini ialah 500, ini ialah Bagi 10 lah kan. Kemudian jawapan Ming itu letak sini. So kira-kira dapat jawapan variance. So semasa awak berada di tingkatan 4, awak pun pernah ada belajar perkataan ini, Ming, variance dan sisihan piawai. Tapi waktu itu rumus variance kan panjang, tindakan dia banyak. Tindakan dia banyak. Itu ialah bila awak ada data jenis ini. Okay? Bila awak ada data jenis ini, baru kita gunakan rumus Ming, variance dan sisihan piawai yang awak belajar dalam matematik untuk dapat jawapan. Okay. Dalam tajuk taburan binomial ini, kita pun ada benda ini. Kita pun ada Ming, variance, sisihan piawai, tapi cara nak dapat dia bukan macam ini. Okay? Bukan macam ini. Kita punya cara sangat senang. Okay. Mungkin awak kata, cikgu kalau macam itu, tak payahlah belajar matematik. Punya saya belajar matematik tambahan punya cukuplah sebab dia lebih senang. Dia masalah sumber bahan yang ada pada kita. Okay. Kalau matematik, waktu itu awak ada sumber benda itu dalam bentuk jadual, ada selang keras ataupun memang ada data-data dia, ada kekerapan dia. Itu waktu awak belajar dalam matematik, data awak dalam bentuk ini. Tapi dalam tajuk ini sekarang, data yang ada pada awak tak ada. Setiap orang, setiap data yang ada, awak hanya ada ini. Okay? Kepalang kalian dia berapa dan dia awak cuba dengan berapa orang. Okay? So itu sebabnya kita tidak dapat gunakan rumus yang awak belajar di matematik. Dan sebenarnya kalau kamu tengok dalam tajuk ini bila saya cakap Ming, rumus dia pun lain. Okay? Rumus dia ialah mu. Cara baca lah ialah mu. Bukan macam dalam matematik. Matematik dia pak simbol ini. Okay? Even simbol mereka pun ada ubah sikit lah. Okay? Boleh ya? So rumus untuk dia jauh lebih senang. Macam ini je. Untuk cari Ming, awak ambil bilangan cubaan awak darab dengan kepalang kalian berjaya. Terus dapat jawapan. Sangat senang kan? Okay, kalau sisihan piawai, ini rumus dia, ambil bilangan percubaan, darab kepalang kalian berjaya, darab dengan kepalang kalian kegagaran, kemudian punca kuasa 2. Dan dia sama macam statistik yang awak belajar sebelum ini. Beza antara sisihan piawai dengan variance ialah satu ada punca kuasa 2, satu tak ada punca kuasa 2. Itu saja bezanya. Dan rumus untuk ini tidak dipekarkan dalam exam, so pastikan awak hafal. Bila awak jawab soalan taburan binomial ataupun awak jawab soalan kepalang kalian, tapi di dalam itu awak nampak ada Ming, ada sisihan piawai, ada variance, awak ingatlah ada rumus ini. Dia juga kata selalu berlaku dalam exam nanti, bukan tak erti buat. Sebab rumus banding dengan matematik jauh lebih senang. Tapi rupa ada benda ini. Rupa ada benda ini. So, Ming yang awak cari di sini, kalau dalam statistik kan kita lebih panggil dia sebagai purata kan. Purata, kalau kita kata Ming maka kita, purata maka kita. So, di sini dia lebih dipanggil sebagai, kalau istilah matematik kita panggil Ming. Maksudnya ialah nilai jangkaan secara purata apabila satu peristiwa berlaku berulang kali. Okey, maksudnya macam ini Contohnya cikgu bagi awak, cikgu kata pemboleh ubah ini ialah, mungkin cikgu ambil contoh 2 lebih senang cikgu terangkan. Okey, contoh 2 ini, cikgu beritahu di sini di Sri Manjung, kalau ada 50 orang pelajar, 2 itu ada lesen memandu motosikal. Sekarang cikgu nak tanya, kalau sekarang sekolah SMK Sri Manjung ada 1,200 orang, ada 1,200 pelajar, maka agaknya berapa buratannya ataupun berapa Ming pelajar itu ada lesen memandu?
Itu masuk soalan ini itu masuk soalan ini. So bila apa yang ditanya oleh saya, cikgu kata jangkakan bilangan pelajar yang mempunyai lesen memandu. Sebenarnya kalau kamu tengok nilai jangkaan ini ialah min. Yang ditanya oleh saya ialah min. So apa yang awak perlu buat? Kalau contoh 2, pakai saja rumus min. Sangat senang. Pakai saja rumus min. So min sama dengan MP. So ikut soalan ini berapa N? Kita telah cuba dengan berapa orang Pakis? Kita telah cuba dengan berapa orang untuk contoh 2 ini? 20. Okey, mungkin cikgu kita tafsirkan ayat ini dulu. Okey. Ini. Di SMK Seri Banjol didapati 2 daripada 50 orang mempunyai lesen memandu. Yang ini dia nak beritahu kita apa? Itu maksudnya sekolah itu ada 50 orang ke? Tak. Bukan. So sini dia sebenarnya bukan nak bagi tahu kita cuba dengan 50 orang. Dia nak bagi kita kepalang kaliang sebenarnya. Dia nak bagi kita kepalang kaliang yang ada lesen. Dan berapa kepalang kaliang berkenaan? 2 daripada 50 orang. 2/50. 2/50. So ayat pertama ini sebenarnya bukan beritahu apakah N kepada awak. Dia beritahu apakah kepalang kalian berkenaan. So kita balik kepada soalan ini. Okay, sekarang ayat seterusnya dia kata ada 1,200 pelajar di SMK Seri Manjung. Okay, so apakah N awak? Kita telah cuba dengan 1,200. Okay, so 1,200. Ini baru merupakan N kita. Okay, rumus kita NP. P kamu? P kamu? 50. Apa Sorry, dia? tak dengar. Suara line awak tak elok ke atau apa? Putus-putus. Cikgu tukar orang cikgu tukar. Okey, boleh cakap? Tak apa, Pakis, cikgu tukar orang 50 ke teacher? 50 ke? Bukan. Kalau kepalang kalian tak mungkin awak punya nilai 50 begitu besar. P itu ialah kepalang kalian berjaya. Dan kalau kamu tengok soalan ini, minat ialah orang yang mempunyai lesen memandu. So kepalang kalian ada lesen memandu. Berapa? 2/50. 2/50. So sangat senang sebenarnya. Terlalu senang sampai tak ingat dia nanti. Okey, kira? Oh. Empat 48. 8. Tak boleh dengar suara you terputus-putus kejap. 48. So senang aja. Kita juga kata terlalu senang sampai lupa. Okey, lepas tu cikgu kata, okey, sudah tahu sebenarnya soal mula-mula dia minta kita jangkakan bilangan pelajar. So jawapan kita jangkaan bilangan pelajar yang mempunyai lesen ialah 48 lah. Kalau awak nak tulis unit 48 orang lah. Okey, lepas tu soalan tanya apakah variance? Tak susah. Kita pakai rumus saja. Rumus untuk variance kalau kamu tengok ialah MPQ. MPQ. Masuk nilai aja. So apakah N kamu? Cikgu tukar orang ya. Okey, idea tadi sudah. Afiq, apakah N kamu? Rumus dia MPQ. So apakah N kamu? Apa tadi, Cik? Saya nak cari variance, rumus dia ialah MPQ. Masukkan nilai saja. Apakah N kamu? 1,200. P kamu? 2/50. Q kamu? 48/50. Kita masih pegang itu hasil tambah P dan Q itu sentiasa 1. Okey, kira? Pecahan ke perpuluhan? Bagi saya pecahan dulu.
pecahan 1152 per 25. Kalau perpuluhan? 46.08. Putus ke? Memang putus ke? Okey. Tak kisah. Mana-mana satu pun boleh. Mana-mana satu pun boleh. Hanya ingat dia kalau awak bagi nombor perpuluhan, awak kena bagi saya sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan lah sebab nombor ini besar. Okay. So kalau saya tanya sisihan piawai, sama je kerja kita. Hanya rumus kalau banding dengan variance, dia ada punca kuasa 2. Okay. So terpulang kepada kamu, sebab tadi kita sudah cari variance, so awak boleh terus saja punca kuasa 2 bagi nombor ini. Sebab kita sudah cari variance. Okay. Ataupun awak boleh buat semula. Okay. Punca kuasa 2. M, P, Q. Tak kisah. Jawapan serupa saja. Okay. Cikgu nak jawapan. Cikgu nak jawapan. Akhir jawapan. Jawapan dia 6.788. Okey, betul. 6.788. Kalau awak tekan bawah pun awak dapat jawapan sama. Buat mana-mana satulah. Okey, biasanya cikgu akan galakkan kalau soalan ini saya memang sudah ada variance, lepas tu baru tanya sisihan piawai, buat atas saja cukuplah. Tak payah bawah ini. Okey. Tapi kalau soalan ini tak pernah tanya saya variance, terus tanya sisihan piawai, maka cikgu akan pakai rumus penuh. So soalan ini sebenarnya tak susah. Tak susah sebab rumus pun jenis rumus yang sangat simple. Okay. So kita tengok atas balik. Ini tak ada masuk punya, dia hanya setakat bagi formula, bagi mana bagi? Okay. Dia bagi simbol matematik saja. So uji awak faham tak mana N awak, mana P awak, mana Q awak. Okay, lepas tu dia tanya pada. Okay, yang ini tak ada apa pun. Cikgu tanya apakah mean. Okay, apakah mean? Rumus kita NP. So apakah N, apakah P? Hanan? Kalau inilah dia. Apakah N? N500. Apakah P? 0.2. Itu saja, tak ada apa pun. Okey, darat tak apa-apa? 100. Okey, lepas tu soalan ini tanya variance. Kalau variance, MPQ. So maksudnya, kau orang lagi, Nisa, MPQ, N500. P, P 0.2. Q. 0.8. Okay. So biasanya memang soalan kalau bagi P dia tak bagi Q dah sebab sangat senang kita boleh dapat Q. So jawapan 80. Okey, sisihan piawai. Okey. Kita mula dengan, walaupun sebenarnya boleh cepat kita terus punca kuasa 2 80 dapat jawapan tapi cikgu nak mula daripada rumus punya Okey, mula daripada rumus punya Syifa. So punca kuasa 2 N 500. P 0.2. Q. 0.2. Okey, P 0.2 Q. 0.8. Okey, jawapan. Sekejap, itu. Lapan perpuluhan ke dapat? Ya. 8, 8.9442. 3. 43 lah. Kalau you bagi sampai banyak pun ingat akhir tu tetap kena buat punyakan ikut peraturan matematik So kita dapat 8.9443. So senang kan pakai rumus. Rumus dia pun jenis tak susah. Jenis tak susah. Okey. Okey, lepas itu sama jugalah. Sebenarnya cikgu pun boleh bagi soalan, cikgu sudah bagi variance, cikgu sudah bagi mean, lepas itu cikgu sudah tanya awak apakah N, apakah P. So maksudnya kita kena buat persamaan serentak. Boleh
Maksudnya daripada cikgu bagi semua maklumat, tanya mean, variance dan sisihan piawai, cikgu pun boleh. Mungkin cikgu bagi variance, cikgu bagi mean. Dan cikgu tanya, apakah N, apakah P? So itu maksudnya kita akan buat persamaan serentak lah. Okay, so cikgu tak bagi contoh benda ni. Hanya cikgu nak terangkan maksud sikit. Apa ini sebenarnya? Okay, apa ini sebenarnya? Okay. Di sini cikgu pakai yang bercerita punya supaya awak faham. So di sini 48 orang, maksudnya sekarang kalau kita ada satu kajian orang bagi kita laporan 2/50 daripada pelajar di sekolah ini mempunyai lesen memandu. So bila saya ada 1,200 orang, okay, mungkin katakan kita ada kepalang karya ni. Okay, mungkin kepalang karya ni bercerita tentang bercerita tentang di Semenanjung lah. So sekarang tahun ni, okay, pengetua tengok-tengok, okay, budak kita ada 1,200 orang. So nak bawa motor ke sekolah, kena ada stiker. So pengetua boleh buat jangkaan. Dia boleh buat jangkaan, dia kena sediakan berapa stiker untuk pelajar yang ada lesen. So dia gunakan formula ini, dia tahu dia sediakan stiker 48. Tapi nanti apa akan berlaku? Adakah dia betul-betul 48? Tak, sebab ini hanya merupakan nilai jangkaan. Okay, so sepatutnya pengetua kena sediakan berapa? Yang selamat dia ambil ini 48, kemudian dia ambil sisihan piawai. Sebenarnya variance tidak banyak digunakan cikgu susah nak terangkan kepada awak. Sebenarnya variance ini dari segi statistik variance sebenarnya tidak membawa makna khas kepada kita. Tapi benda ini perlu sebab nak cari sisihan piawai. Kita sebenarnya minat sisihan piawai. So di sini kita akan nampak ialah kalau saya ialah pengetua, saya nak sediakan stiker. Okay, kalau saya sediakan stiker 48 sebenarnya agak bahaya. Mungkin nanti bukan betul-betul 48 sebab 48 ini ialah nilai jangkaan. So berapa saya perlu sediakan? Kalau saya tak mau nanti pergi lagi buat stiker, maka saya akan sediakan 48 tambah 6.788. So cikgu akan sediakan lebih kurang 55 stiker. Kalau saya sediakan 55 stiker, biasanya memang selamatlah. Biasanya selamat, tidak berlaku, memang mencukupi. Nanti ada pelajar datang, cikgu memang boleh bagi stiker kepada pelajar tersebut. Kalau saya nak jimat kos, saya akan buat 48 tolak 6.7. Maksudnya cikgu sediakan lebih kurang 41 ataupun 42. Tapi bahaya di sini cikgu jimat kos hanya sediakan 42, nanti mungkin lebih daripada itu datang. Sebab di sini kita akan tahu ialah ini bilangan pelajar yang ada mempunyai lesen membantu dijangka ialah antara 42 hingga 55 orang di antara kawasan itu. So kita boleh sediakanlah stiker yang mencukupi. Kalau ada extra pun tak extra banyak. Sama juga dengan contohnya, tak tahu apa pernah naik kapal terbang tak? Kita pergi AirAsia order makanan. Kalau dulu AirAsia dia bagi awak dalam flight baru order makanan. So macam mana dia nak sediakan makanan panas itu dengan yang mencukupi? Nanti ada orang order, tak ada. So dia pun tengok ini, dia buat kajian. Rakyat Malaysia ini biasanya suka makanan apa? Berapa peratus itu minat mereka ialah nasi lemak contohnya. Lepas tu, okay, kapal terbang ini boleh muat 400 orang. So dia bilanglah jangkaan berapa orang akan order nasi lemak. So dia pun sediakan. Kalau dia sediakan jangan ikut min, so lebih bahaya sebenarnya, so mungkin nanti tak cukup. So cara yang selamat dia sediakan 48 tambah yang extra. Tambah sisihan piawai. Itu ialah biasanya tak akan melebihi dia lah. Peluang melebihi sangat kurang. Biasanya di sini mencukupi. Okay, tapi nanti mungkin ada extra sikit makanan. Itu kegunaan statistik tau. Sebab bila kita ada kepalang kalian dia, kita tahu apa yang ada, kita boleh buat jangkaan. Saya perlu sediakan berapa benda. Okay, yang bagus. Kalau sediakan ikut min, itu yang sederhana lah. Okay, kalau nak jimat kos, kita akan minus. Tapi itu kebanyakan masa nanti tak cukup. Tak cukup sikit. Kalau awak nak pastikan cukup, biasanya kita akan ambil 48 tambah sisihan piawai kamu. Tambah sisihan piawai, itulah benda yang saya perlu sediakan. So itu kegunaan kita belajar mean, variance dan sisihan piawai. Sebab bila kita tahu keadaan,
Okey, kemudian inilah bilangan yang ada, kita boleh buat jangkaan. Okey, saya perlu sediakan berapa. Ini bila siapa yang buat bisnes punya, okey, siapa lain kali buat bisnes, marketing, itulah cara awak buat ramaran tau. Awak kena sediakan produk itu berapa. Kalau nanti awak sediakan terlalu banyak, rugi. Sedia terlalu cukup, nanti orang order, kita tak ada benda tu. Tak jadilah buat bisnes tersebut. Okay, so itu kegunaan dia mean, variance dan sisihan piawai. Kejap ya.